cikgu akan ambil 50 minit. 50 minit saja cikgu akan kira hadir. Hadir awal, cikgu akan tengok dekat cikgu punya data. So kita boleh tengok daripada data kalau misalnya kamu hadir pukul 10 ataupun 9.50 lebih ke, macam tadi ada yang hadir 9.50 something. So kita akan hadir kamu, kita akan kira kamu hadir awal. Sama juga macam sekarang 10:06. So cikgu belum lagi start, kamu dah hadir. So kita kira kamu hadir. Terima kasih. Hari Jumaat. Okay, tak apa. Minggu ni dia kira tak hadir kelas sains, tak apa, tak ada masalah. InsyaAllah dia orang boleh keep up tu. Sebab dia orang ni, yang dua orang ni pun memang selalunya committed lah untuk kerja. Tapi untuk hari ini cikgu nak bagi juga sebagai permulaan, cikgu nak bagi kepada murid yang telah menyiapkan, 2 orang lagi cikgu tengok yang dah berjaya menyiapkan projek untuk satu murid satu projek tu, iaitu Oreo Moon. Dan nak bagi juga markah kepada yang siap menjawab soalan di kelas offline semalam. Okay, so tengok dekat sini Muzaffar, cikgu dah tengok dia punya video. So kita bagi dia markah untuk siap. Okay, sekejap, lupa nak masuk ni cepat-cepat. Okay, so 15 tadi yang dah siap ialah Muzaffar. Kita tambah dia, complete kembali. Kemudian kita tambah lagi kepada yang kedua, iaitu mana ni? Siti Syaura. Okay, complete kembali. Kemudian bagi lagi kepada mana ni? Darwish Azhar. Okay, dia hantar lagi WhatsApp. Darwish. Okay, complete amali. Kemudian ada seorang lagi. Kemudian teacher ni Amisha Humaira. Kira sekali Syah dah bagi itu. Okay, Amisha Humaira. Okay. So itulah sahaja setakat ini. Hadif Zikri dah pindah. Okay. Dan kita nak sambung lagi untuk yang lain lagi. So move on lah kan. Okay, so itu. Kemudian cikgu juga dah ada bagi kamu dengan kuis malam. Sedikit kuis simple je. Tajuk Moon Phase semalam cikgu tengok bagus. Ada yang dapat markah 8, 7 dan ada yang markah penuh. Bagus. Ini menunjukkan kamu berusaha untuk tajuk ini. Sebab tajuk ni senang je, Moon Phase ni kamu kena mengingat. So cikgu bagi kepada murid-murid yang sudah menyiapkannya, iaitu yang pertama iaitu Abang Adwa. Okay, bagi dia complete task 2 markah. Danisha Balkis, thank you Danisha dah siap. Bagi complete task. Okay, lagi ada Darwish Zahra jawab 3 kali. Thank you. Cikgu memang nampak murid yang berusaha untuk dapatkan markah lebih tinggi ni. So dia jawab berkali-kali. Tak ada masalah sebab ni bukannya exam. Kemudian kita bagi lagi kepada Razik. Thank you Razik. Mana-mana. Tu dia 60 dah. Kita reading. Saya rasa November dapat ni. Kalau misalnya berterusan ni November, kita beli hadiah yang special. Okay, kemudian ada Najah pun jawab 2 kali. So Najah, Munira, Amira dan juga Naili. Amira complete task, Naili complete task. Okay, so itu untuk yang semalam. Okay, so itu done. Okay, so hari ni kita nak masuk kepada tajuk constellation. Kita baca sikit apa yang ada dalam buku teks. Kemudian cikgu akan bagi tahu apa yang kena buat pada hari Isnin minggu depan. Isnin minggu depan ialah 18 hari bulan 11. Kita kira aktiviti yang kamu buat minggu depan tu sebagai satu amali juga.
Jadi siapa yang siapkan minggu depan, kita bagi 5 markah lagi. Okay. So kita pergi kepada buku teks, iaitu tajuk Constellation berada di muka surat 208. Okay, jom kita baca buku teks dan sama-sama kita tengok. Ada senang je tajuk Constellation ni. Kalau bagi dengan murid tahun 6 pun, dia orang pun baca cepat-cepat je baca, dah habis. Okay, so Constellation. Okay, muka surat 203, 208, 208, sorry. Okay, so kita baca ini. Kalau ada murid yang baru masuk, maklum dengan cikgu ya. Okay. Adrian Batisha. Okay, cikgu nak 50 minit baru cikgu akan bagi. Oh, Zairil. Okay, thank you Zairil for coming. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul ke? Betul lah. Okay, so kepada 7 orang murid ni, mungkin kamu akan terus dapat buat selepas ni apa yang cikgu nak beritahu. So, kita tengok 208 apa yang nak dibelajar. So, the crew members are ready to raise the net. Dia cakap apa? Nak tarik dia punya pukat. Tahu pukat? Panggil apa? Pukat lah kan? Pukat ataupun net. Apa lagi satu lagi panggil dia? Okay, tak apalah, dia untuk tangkap ikan. So dia kata good. Okay, harap-harapnya hopefully we can catch many fishes at this location. Look at that constellation. Dekat tu tepi sana tu ada constellation ni. Warna hitam. Cikgu pakai warna biru. Tak apa, tukar dia. Tukar jap. Cepat. Okay, kita tukar jap je jadi warna merah lah. Okay, so ini ialah satu constellation muncul di langit. So apa yang dapat kenapa ni tadi dah tukar? Merah. Okay. Okay, look at the constellation. There is a mainland over there where we can sell our catch. Jadi dia nampak dekat ujung sana ada darat. Bolehlah kita pergi jual dekat sana. Mesti ada orang akan yang duduk di sana. So come on everyone, we sail to the north. Dia nampak ni is a big dipper. So dia terus tahu this is we are going to north. So ada kegunaan dia kita tengok malam-malam. Kenapa kita tengok buruj-buruj di angkasa? Kegunaan dia yang pertama tengok ni, dia duduk di laut, dia dapat tengok arah untuk dia berlayar. You are right sir, thanks to our effort, our catch is almost sold out. Jadi dia pun berjaya jual dekat sana sebab dia jumpa satu tempat yang ada orang untuk beli. So have you seen constellation? Yes lah, tak pernah tengok malam-malam macam-macam bintang-bintang yang ada di angkasa kita. In the olden days, the constellation were very useful to the sailors while sailing. Dia kata buruj ni sangat berguna kepada orang-orang zaman dahulu yang berlayar di lautan. Kenapa? Okay, kita tengok dulu apakah maksud constellation. So this is here the meaning of constellation. It is a group of stars. Satu, appears to form a certain pattern. Dua, in the night sky at night. Ni kita ni. Night sky sepatutnya. Tak apalah, night sky ke at night pun boleh. So ada 3 kata kunci yang perlu dihafal. Yang pertama, group of stars. Yang kedua ialah pattern, certain pattern. Yang ketiga, at night. Kalau kita highlightkan ini sebab kalau kita kata at night, kenapa bukan at day? Memang tak ada bintang yang muncul pada waktu siang, ada waktu malam saja. So not all constellations are visible from all locations. Okay, some of the constellations are visible in northern hemisphere and some only visible in southern hemisphere. So ada yang muncul di utara dan ada yang muncul di selatan. Okay, nanti kita akan tengok dekat bawah ni apa maksud dia. So bumi ni kan dia globe, dia adalah satu sphere. So kita akan nampak di bawah dan di atas, dan ada juga yang muncul di between the northern and southern.
Ada yang juga muncul di tengah-tengah. So kita kena pasti dulu kita ni Malaysia, kita berada hampir di antara North and South Hemisphere. Negara kita ni. Kalau misalnya negara seperti India, mereka dikira sebagai Southern Hemisphere. Kalau misalnya negara seperti China, mereka adalah Northern Hemisphere. Jadi kita kena pasti kedudukan negara-negara kita juga. So kita ni hampir kepada South, hampir juga kepada North. Kita hampir-hampir duduk di tengah. Okay, kita pun kenal pasti ada 4 buruj, iaitu yang pertama Big Dipper. Big Dipper can be observed at Northern Hemisphere, di utara. Manakala Orion ataupun Orion, dia muncul di antara, between North and Southern Hemisphere. Jadi dia duduk di tengah-tengah. Jadi dia ni besar. Saiz dia sangat besar, kelompok yang sangat besar. Jadi kita boleh kenal pasti dia dengan mudah. Big Dipper pun boleh dikenal pasti dengan sangat mudah. Begitu juga dengan Southern Cross. Southern Cross dia muncul dekat Southern Hemisphere, as it named as Southern Cross. Sebab itulah dia nama dia Southern Cross. Cross yang duduk di selatan. Okay, Scorpion pula dia muncul dekat Southern Hemisphere only. Ni ada 2 yang duduk di South, ada 1 yang duduk di North, dan ada 1 yang duduk di antara, duduk di tengah-tengah. Jadi dia susunkan gambar ni. Kalau kita tengok kedudukan dia, duduk di atas ada 1, duduk di bawah ada 2, dan duduk di tengah-tengah ada 1 juga. Okay, so kita pun tengok lagi turun dia punya detail dia ataupun dia punya ciri-ciri dia. Kalau kita sambungkan dia ni, kita sambung dia akan membentuk satu pattern. So dekat langit memang tidak ada garis-garis seperti ini, tetapi ini adalah imajinasi oleh ahli astronomi supaya dia dapat mengenal pasti jenis-jenis corak yang terbentuk. Yang pertama ialah the Big Dipper. Dia terbentuk seperti senduk, ladle. Ni senduk. Ataupun dikatakan sini water dipper or scoop. Dia seperti water dipper ataupun scoop ataupun ladle, L-A-D-D-L-E, seperti ladle. Okay, so senduk lah, senang bahasa Melayu. So dia ada 7 bintang. Dia tadi kita ingat dia duduk di utara Northern Hemisphere. Jadi bentuk dia macam ni. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cara kita nak melukis dia nanti, kita tak payah lukis bintang-bintang. Kita cuma buat titik-titik dan sambungkan dengan garisan-garisan dia sahaja. Titik yang bulat-bulat macam ni, dots. Okay, kamu tengok ada Big Dipper. Dia kata sebenarnya is a part of Ursa Major. So Ursa Major is a pattern of a bear. So kalau nanti kita tengok dekat kita punya dalam gambar ke Google ke, kita akan jumpa juga Ursa Minor. Dua-dua tu adalah bear, bentuk beruang. Ursa Major dan Ursa Minor. Ada juga yang panggil Ursa Major ni sebagai Great Bear. Jadi dia bentuk beruang. So dia dekat mana dia punya duduknya? Okay, jom kita zoom dan kita kenal pasti yang mana bentuk senduk tersebut. Dia duduk dekat sini. 1, 2, 3 kat belakang dia, dekat ekor dia ni. Dia sebahagian daripada bear tersebut. Jadi dalam satu masa kamu sudah jumpa 2 sebenarnya constellation yang berhampiran. Okay, so yang kedua dia Orion. The Orion constellation appears to form a pattern of a hunter and he is wearing a belt holding a weapon. Tak tahulah zaman dulu dia punya weapon ni apa kita panggil, cota ke ataupun beat ke, tapi pedang dia bukan pakai pedang dekat sini. So kamu tengok dekat sini, dia pegang seekor haiwan buruan dia, dan pada masa yang sama satu tangan dia memegang weapon. Dia juga dulu dikenal pasti sebagai penunjuk arah kiblat kepada orang-orang di Asia Tenggara. So siapa Asia Tenggara? Kita lah. Dekat Malaysia, Thailand, Singapore, Brunei, Sabah Sarawak, Borneo ni lepas tu Indonesia. Jadi kita gunakan dia punya belt ni. Tapi dalam buku teks kamu dia tak ada cerita.
Next, kita pergi lagi kepada yang ketiga, which is the Southern Cross. It looks like a kite. Dia nampak seperti layang. Dan dia layang paling kecil, tetapi dia paling senang sebab kita nak jumpa dia, iaitu ada 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 stars. So dia bentuk dia macam layang-layang. Kalau jumpa je, terus kita dapat detect. Okay, the Scorpion, number 4. Scorpion looks like an animal. Of course, like a scorpion. Sebab itulah nama dia Scorpion. Okay, so berapa bintang dia kita tak payah kira. Kalau kamu kira pun tak apa, boleh. So dia seperti haiwan scorpion. Okay, so ada 4 saja yang kita perlu belajar. Tetapi kalau kamu jumpa sebenarnya di langit, saintis ada jumpa 88 sebenarnya. So kalau untuk kita belajar ada 4. Tapi kalau kita nak explore lagi, macam tadi kita jumpa Ursa Major, oh cikgu cakap ada Ursa Minor, dah jumpa lagi another. Lepas tu cikgu pun tahu mungkin kamu pernah dengar nama-nama zodiak yang tertentu. Contohnya nama Pisces, Aries, Taurus, Gemini and all. Cikgu rasa kamu pernah dengar lah sebenarnya nama-nama zodiak tu kan. So ada 12 zodiak, one of them is this one, isn't it? Scorpion pun ada. So mungkin kamu akan cari nanti berdasarkan tarikh lahir dan sebagainya. Jadi kamu pun baca-baca berkenaan zodiak-zodiak tersebut. So, the uses of constellation. Kenapa nak kena belajar pasal benda ni? Tak boleh kita tengok-tengok je. Sebenarnya dia ada panduan yang baik untuk kita, Tuhan buat dia. Okay, constellation actually are very useful for the humans to identify certain stars in the sky. The direction and location of a place can be easily seen or identified when looking at the patterns of the stars. So why do human use the constellation? Okay, macam mana? How dia kita guna? First, yang pertama dia kita gunakan sebagai direction indicator, to show direction. Kita gunakan sebagai penanda arah. So, bila nak guna penanda arah ni, tengok ni situasi ni. Oh, murid-murid ini ataupun orang yang pergi hiking ni, dia sesat. So, dia nak kena gunakan something daripada alam semula jadi. Kalau siang, kita boleh tengok matahari. Kalau malam, kita boleh gunakan buruj. So, kalau kita nak sembahyang, boleh gunakan arah bayang-bayang kan. So, itulah kegunaan kita belajar tajuk-tajuk seperti ini. Okay, kita back to this one. Dia kata, the north direction can be shown by the Big Dipper. So, Big Dipper, dia boleh menunjukkan arah utara. Dekat mana? Hujung dia senduk. Bukan dekat pemegang, tetapi hujung senduk dia menunjukkan ke arah utara. Kalau kita tengok ni, garisan dia adalah selari dengan garisan di hujung ni. Jadi garisan ni menunjukkan arah utara. Okay, cikgu tak nak highlight tu. Cikgu nampak dia kat sini, dia selari. Begitu pula kalau kamu tengok arah untuk Southern Cross. Nama dia dah Southern Cross, jadi dia menunjukkan ke arah south. Senang kamu belajar ni dalam bahasa Inggeris sebenarnya. Kalau dalam bahasa Melayu mereka cakap buruj pari, pari arah selatan. Jadi banyak istilah-istilah kenapa. Tapi kalau dalam bahasa Inggeris kamu belajar dia Southern Cross. Southern Cross goes to south. Tengok ni dekat mana? Hujung layang-layang. Hujung layang-layang tu menunjukkan ke arah south, ke arah selatan. Okay, so siapa yang menggunakan mereka ini? Orang zaman dahulu dan orang zaman sekarang pun boleh guna. Travelers and sailors use the constellation to determine direction. Jadi dia boleh menggantikan kompas. Kompas. Boleh menggantikan kompas. Lagipun kadang-kadang bila kita berada di dalam keadaan yang tidak kita jangka, kadang-kadang kita tak tahu kompas tu boleh berfungsi ataupun tidak. Jadi sekarang ni alam semula jadi adalah satu sumber yang bagus untuk membantu manusia. So kita ni baca-baca peta tak jumpa juga, baca-baca peta tak jumpa juga. Siang tu dah bawa sampai ke malam. Rupanya ke sana. Look at the Southern Cross, the direction is over there. So kita nak pergi ke utara, kita pergi ke terbalik lah. Tengok ni, direction of north is over there. Dia jumpa Southern Cross. Southern Cross tadi kita cakap sepatutnya tunjuk south, tapi dia nak pergi ke utara. Jadi pergi saja arah yang terbalik. Inilah pergi ke atas. Itulah bijak cara kita berfikir. Yang kedua, dia juga boleh menjadi
season indicator ataupun untuk show season. What season? Okay, orang zaman dulu dia kata before the calendar was invented, sebelum manusia ni pandai menggunakan kalender, farmers in the areas of 4 season, terutamanya 4 season in the northern hemisphere, dia akan yang berada di kawasan utara ni kita kira sebagai orang yang di negara-negara China, Eropah dan sebagainya. Jadi mereka gunakan constellation to identify certain season. Constellation sebenarnya boleh membantu mereka to plan time for planting and harvesting crops. Planting tu apa? Tanam. Harvesting, menuai. Jadi tanam musim bila, nak menuai musim bila. Ini sebenarnya ada kaitan dengan kita punya negeri kita Sarawak ni. Sebab apa? Kita juga menyambut hari menuai ni, iaitu ketika gawai dan juga keamatan, kan? Jadi ada kaitan. Kalau kamu tengok dia punya timing kemunculan dia pun dia agak sama dengan apa yang mereka di luar negara tu. So sebab itulah kita punya, kalau kamu duduk di Sarawak ni dan Sabah, kamu beruntung sebab kamu menyambutnya dan kamu ada kaitan dengan musim-musim tersebut. So dia tengok ni, dua orang ni dia tengah-tengah tengok dekat dia punya kebun. Dia kata bila kita nak tanam ni, bila nak menanam wheat, apa wheat? Gandum. Bila nak menanam gandum, so dia kata kita tunggu Big Dipper, because Big Dipper boleh menunjukkan planting season. Big Dipper yang senduk tadi, yang senduk tu adalah untuk kita tengok musim menanam. Lepas tu okay, kita skip dulu gambar yang kedua ni sekejap. Kita nak tengok gambar yang ketiga, which is dua orang ni. Dia kata sekarang dah muncul scorpion. Jadi apa yang boleh kita buat? Dia kata sekaranglah masanya untuk kita menuai tanaman kita ni, padi ni. Padi ni, jadi dia pun collect the padi. Bolehlah dia kutip padi tu untuk dimakan. Ada yang guna. Kalau saya tengok dekat Sarawak ni, selain daripada buat makan sebagai nasi, ada yang buat dia sebagai tuak. Betul ke tidak? Tuak kalau tidak saya cakap, dia fermented, dia masukkan dalam bekas, jadi nanti dia jadikan minuman mereka. Ada juga sebagai kuih-muih dan sebagainya. So ada dua untuk pertanian. Kamu tengok dekat sini ya. The Big Dipper is for planting and the scorpion is for harvesting. So dia akan muncul ni. The scorpion constellation was visible 2 nights ago. Jadi sebelum ni dah nampak dah. Jadi bolehlah kita mula menuai. So yang ketiga, ada juga satu lagi, the Orion, also used to explain ataupun decide the start of winter. Jadi kalau misalnya Orion sudah muncul, dia akan mula bersedia untuk crops ni. Apa dia nak buat dengan crops ni? Jadi tak bolehlah tanam lagi. Tak boleh tanam lagi. Jadi dia kena pastikan crops ni has been stored and supplied. Crops tu nak buat apa? Dia nak buat jadi bahan api ke, nak panaskan rumah mereka atau panaskan badan mereka. Crops ni apa dia? Crops ni ialah macam tumbuhan-tumbuhan yang sudah mati. Saya rasa kamu tahulah ranting apa, kan bila kita dah tanam padi tu kita ambil, jadi pokok-pokok ni kita tak ambil, kan. Jadi itulah crops, tanaman, sisa tanaman. So sisa-sisa tanaman tu mereka gunakan untuk dijadikan bahan-bahan api dan sebagainya. Jadi dia orang pun mula untuk berlindung bila Orion ni muncul. Sebab apa? Dah nak masuk musim sejuk, jadi dia orang pastikan makanan mereka cukup untuk mereka kekal survive pada musim-musim tersebut. Okay, so itu adalah contohnya. Kita nak skip dulu aktiviti daripada muka surat ini 213 dan 214 ini. Kamu memang kena buat nanti. So siapa-siapa yang selalu minum air bubble tu, simpan cawan bermula daripada sekarang. Simpan 2 je. Kalau tak minum air bubble pun, air teh ke apa ke, 2 cawan yang plastik macam ini. Cikgu harap nanti bila kita dah nak suruh kamu buat, kamu boleh terus bermula. Nak kena buat ni. Tapi jangan dulu buat. Tak apa, kita akan tunggu masa yang sesuai. Lagipun sekarang dah masuk Oktober, kita nak fokus kepada beberapa perkara yang lain dahulu. Lagipun kamu jangan risau, masa yang ada sangat banyak. Kita akan bersekolah lama lagi. So sekarang yang ni satu aktiviti kamu kena gunakan bukan paper cup, plastik cup ni yang jernih.
untuk kita buat sebagai moon face ni. Dan yang kedua, kita juga nak bersedia dengan clay, ataupun kalau tak ada clay sebenarnya kamu boleh pakai kertas. Sebenarnya kamu gulung-gulung dia, lepas tu dia akan jadi bola. Boleh juga. Tak apa, ini kita skip dia, kita tak nak tengok dia sekarang. Okey, cikgu nak share juga dengan kamu apa yang dipelajari oleh murid tahun 6. Walaupun tahun 6, tetapi dia topik dia hampir sama je dengan murid-murid tahun 5 yang kamu belajar ni, cuma dia ada sedikit penambahbaikan. Okey, tak apa. Kamu tengok cikgu punya screen dan cikgu share. Okay, so dia cakap ni stars appear to twinkle in the night sky. Dia kata apa yang berlaku? Bintang-bintang akan berkelip pada waktu malam. Ada sebab dia, which is light refraction. Light refraction. Siapa yang refract dia? Bumi, iaitu earth atmosphere. Kita punya atmosphere. Jadilah bintang ni berkelip-kelip pada waktu malam. Tapi bila kita tengok dalam cerita-cerita, kamu tengok cerita Avengers ke, kamu tengok cerita Captain Marvel ke, kamu pergi tengok dia orang pergi dekat luar sana, ataupun cerita-cerita movie Star Wars ke, tak ada pun bintang-bintang tu berkelip-kelip. Tak ada pula bintang tu jadi macam kita tengok dekat bumi, sebab di luar sana tidak ada atmosfer yang membiaskan dia, yang refract dia. Okay, so ini tak apa, ini tak penting. Sama juga seperti kamu yang belajar tadi. Apakah maksud constellation? Constellation dia ulang saja benda yang sama. Okay, patterns muncul lagi. Okay, tak apa, skip. Mana cikgu dia beritahu? Okay, sini dekat muka surat ni dia tunjuk constellation is group of stars, sama. Form certain pattern, sama. At sky at night, sama je dengan kamu belajar. Okay, lepas tu kamu pun tengok lagi. Okay, cikgu back to yang satu page ni. Dia cakap sebenarnya saintis jumpa 88 constellation yang telah mereka kira sebagai rasmi. Yang kita baca dekat zodiak tu 12. Bulan Januari apa dia lah dan sebagainya kan. Bentuk apalah, sikap apa dan sebagainya. Ni dia kata dia dah jumpa 88 oleh International Astronomical Union, IAU. So ini secara rasmi lah 88. Tapi kenapa tak nampak semua pun? Sebab kita bumi, we rotate and we revolve. Jadi ada pada masa yang ada bulan tertentu kita nampak yang lain. Ada bulan lagi tertentu lagi, next month kita nampak yang seterusnya. Okay, so sama lagi kita turun dekat sini. Okay, ini lagi turun. Okay, constellation at night. Okay, ini ada dekat Malaysia. Ini tempat ni dinamakan observatory ataupun ni National Observatory. Di mana? Di Langkawi. Jadi kalau ada murid yang berpeluang, bukan sekarang, cikgu tak cakap sekarang bila masa ataupun kamu pernah pergi ke Langkawi, mungkin kamu pernah jumpa ini. Dan kalau sekarang ni cikgu baru tengok minggu lepas ke, ada pusat falak miri. Ada pusat falak miri baru je dirasmikan. Saya tak silap cikgu minggu lepas dirasmikan. Apa tu pusat falak miri? Pusat falak tu, falak dia bahasa Arab, falak, tapi dia adalah observatory. Jadi nanti bila kita nak raya, orang-orang yang bertugas sebagai ahli falak negara ataupun ahli falak negeri Sarawak, mereka akan pergi ke pusat falak tu untuk dia orang cari bulan, cari anak bulan, new moon. Jadi dia akan decide tarikh yang untuk menyambut hari raya, menyambut bulan Ramadan dan sebagainya. Jadi kalau kamu perasan kan, sesetengah tahun negara kita ni raya lebih cepat daripada negara Brunei. Kenapa? Kerana negara Brunei ada observatory dia sendiri dan Malaysia kita bergantung kepada observatory daripada negara kita. Jadi ada perbezaan lah. Kalau kita perhatikan, negara kita nak sambut awal Ramadan, jadi dia ada keputusan daripada ahli falak negara dan ahli astronomi inilah. Okay, so ini sama, kita pergi dekat sini Orion, tengok ni bentuk dia macam ini. Kalau ni kite, sama juga seperti layang-layang. Ni dia tadi dia tunjukkan the Big Dipper is a part of the
A bear which is called as the Great Bear or Ursa Major, and then a scorpion. Okay, so kita pun turun ni, projek yang lepas ni tak payah buat lah. Sama juga dia kata, so to show direction and to show season. Okay, cikgu nak tunjukkan dekat sini kiblat direction. So kalau kamu bernasib baik menemui The Orion, kamu tengok dia punya belt. Belt dia boleh digunakan sebagai penanda arah kiblat. Kiblat direction dia cakap dekat sini. So kita tengok dia punya belt ke atas. Jadi dia kata Muslim who wish to pray in the Southeast Asia region, the Orion constellation can be used to indicate the kiblat direction. Okay, ni yang tak ada dalam buku teks kamu, tapi cikgu share juga sebab cikgu rasa bagus untuk kamu tahu lebih daripada yang biasa. Okay, so itu untuk tajuk constellation. Okay, hari ni cikgu nak gunakan satu apps yang cikgu rasa mungkin boleh menarik minat kamu. Okay, so cikgu nak tunjukkan satu apps. Okay, cikgu yang ni cikgu keluar. Okay, kalau kamu nak install terus lepas ni pun boleh. Cikgu akan minta kamu untuk buat dia nanti. Okay, start. Okay ya, ni cikgu punya phone. Okay, ada satu apps yang kita boleh install untuk kita. Okay, cikgu buat terbalik ni sebab cikgu nak full screen lah. Tapi cikgu rasa kamu boleh tengok ni, nama dia Sky View Free. Cikgu buat full screen. Okay, so dia lebih besar. Okay, telefon cikgu ni terbalik cikgu cakap tadi kan. Okay, so Sky View Free ni ialah apps yang kamu boleh install. Pakai iPhone pun boleh, pakai Android pun boleh. So bila kamu buka dia akan minta kamu untuk bukan upgrade ni, dia akan minta untuk buka kamera, untuk buka sound ke tidak, cikgu tak ingat dah. Foto galeri mungkin, just allow saja macam biasa. Kemudian dia akan minta kamu untuk calibrate saja kejap, buat dia calibration tu bentuk huruf 8 tu. Okay, so ini okay, kan contohnya kan, kita seolah-olah boleh menemui, okay, jumpa satu which is apa ni, Aries. Terbaliklah cikgu punya tulisan ni. Nampak tak bentuk cikgu kambing ni, kambing biri-biri yang bertanduk ni. So dia ada dekat sini. So Aries, ada berapa bintang yang membentuk Aries tu? Cikgu rasa 1, 2, 3, 4 je. Jadi dia bentuk Aries. Kamu boleh tengok dekat bawah ni ada nama dia Aries dekat bawah ni. Kalau kita klik dia akan keluarkan info. So dia kata Aries is located bla 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 bla. Lepas kita boleh tekan sekali lagi dan kita boleh baca in very detail dia punya maklumat ni. Panjang, cikgu pun malas nak baca sebab terlalu banyak. Okay, so kalau kamu tunjukkan ke sekeliling, tak apalah cikgu tunjukkan rumah cikgu ni. So kamu jumpa dekat sini. Siapa nama dia yang ni tadi? This is the Orion that we have already learned just now, is it? Okay, kalau kamu tengok ni, kamu tekan pada yang kamu jumpa ni, dia akan explain. Oh, itu Orion. Kamu boleh bacalah lagi apa-apa pasal, ataupun dia bagi link lagi dekat kamu kalau kamu nak baca lagi detail. So ini sekeliling rumah kita, dia seolah-olah membawa augmented reality ke dalam kita punya rumah. Kita boleh jumpa kalau ni ialah bintang. So dia bintang tu nama apa? Contohnya bintang ni dan masukkan dalam buatan, dia kata nama dia Adhara. So kita pun okay, tengok ni, nama Adhara bahasa Arab lah, apa-apa semua tu dia explain. Ni di bintang yang kita boleh jumpa. Banyak sekali bintang. Dan kalau kamu tengok ada satu garis merah ini, garis merah ini ialah garis merah yang menunjukkan kalau ke atas ialah North Hemisphere. Tengok ni, kita jumpa Gemini. Ni Gemini. Dekat sini kalau kita klik nama dia Gemini. Kalau kita turun, dia adalah ke Southern Hemisphere. Betul, Southern Hemisphere. Kalau kamu tengok dekat sini, this is the Taurus. Jadi tadi betul tak kita kata
dia duduk di antara, betul lah, Orion ni duduk di antara selatan dan utara. Dia duduk di tengah-tengah. Betul? Okey, lagi kalau kamu tengok lagi macam-macam lah rumah cikgu ni. Ini kita jumpa Ursa Major. So dekat sini kita jumpa dekat belakang ni siapa? The Big Dipper dan sebagainya. Kalau kamu pusing keliling rumah kamu ni, kamu akan jumpa semuanya yang dijumpai tu. Betul ke tu? Betul lah. Betul tak? Cari Southern Cross dan sebagainya. Okey, dekat atas dan pusing baliklah. Okey, so kalau kamu direct dia ke ni muka cikgu, ada kamu jumpa Scorpion dekat belakang sana. Dekat belakang ada Scorpion. Okey, kamu jumpa juga bulan. Kamu jumpa juga satu tu, apa tu? Planet. Okey, planet. Cikgu nak pusing ni. Okey, so itu adalah apps ini. So kamu boleh gunakan apps ini nak explore. Nanti cikgu akan minta kamu untuk hantar 8 screenshot of constellation that you can find using this app. So cari 8, lepas tu screenshot. Contohnya, okay, cikgu dah jumpa Taurus. Okay, cikgu pun screenshot. Ni sibuk ni. Jadi ada, cikgu masukkan nanti, cikgu hantar saja ke Google Classroom ataupun kepada WhatsApp cikgu. So itu senang lah. Apa lagi jumpa dekat back? So dah jumpa Pisces. Satu ekor ikan di sini, satu lagi bersambung dekat atas sana. 2 ekor ikan. Ada Gemini, dia ada dekat atas ni. 2 manusia kembar. Kan? Ini Taurus adalah seladang kalau tidak salah cikgu. Dan jumpa Hunter. Mana tadi cikgu jumpa? Apa nama dia tadi cikgu jumpa? Aries. So dia mempunyai pelbagai maksud dan ceritanya. Jadi kamu boleh cari. Dan kamu boleh juga heret dia menggunakan tangan. Kamu tengok dekat sini ada pelbagai kamu nak set dia punya location dan sebagainya. Okay, kamu boleh install dia, nak install sekarang pun boleh, ataupun kamu nak explore nanti. Okay. Yes. Do you have any question? Tanya je, boleh. Apps ni Skyview Free. Nama dia tadi cikgu cakap. Skyview Free. Ni Skyview Free. Boleh install dia sebab minggu depan cikgu akan bagi tugasan kamu menghantar screenshot. Itu. Minggu yang sebelum ni kita minta kamu hantar screenshot moon phase, betul tidak? Moon phase tu kan. So yang moon phase tu lebih kurang juga macam ni. Dia augmented reality. So tapi ini lagi menarik sebab bila kamu cari di dalam rumah kamu, dekat bilik tu, dekat bilik siapa ada dekat situ? Ada bintang tu rupanya. Tu. Dekat bintang tu ada nama dia Arnib. Okay, Nihal. Lagi E-Lab. Lagi ni yang depan mata ni. Okay. Cikgu tak pasti ni NW ni mungkin maksud dia northwest arah dia, sebab kalau kamu jumpa north kita duduk di, tadi cikgu dah jumpa northwest. Mana tu N tu. Di situ ialah arah utara. Nampak tak tu? Arah ke dapur rumah cikgu ni, tu arah utara. Okey, sekejap. Cikgu mungkin rasa kamu ada rasa keliru sebab dia punya view ni begitu sengit. Okey, cikgu pusingkan dia sekejap aja. Image, okey, kod lah. Sorry. Because sorry. Start now. Tapi kecil pula. Harap-harapnya besar. 100. Sama juga. 200. Tak boleh dah. 1,5 je. Dia memang kecil. Okey, tak apa. Kalau cikgu tunjukkan kan. Ni ni di depan laptop cikgu kan. Tu dekat cikgu punya ring light.
Okay, jumpa bintang-bintang. Kemudian dekat tepi sini ni ada jumpa Ursa Minor, si bear yang kecil. Dan dia ada dekat tu. End tu ialah arah utara. Okay, ni the Big Dipper which is connected to or a part of the big one, the Big Bear, the Ursa Major. Macam-macam lagi. Northeast direction. Jumpa green screen. Kamu boleh jalan di dalam rumah, boleh jalan di luar rumah, di dalam rumah, dan kamu nampak mungkin ada satelit ni, Hubble Space Telescope yang biasa digunakan oleh saintis di seluruh dunia untuk menemui pelbagai objek di angkasa lepas. So Hubble Space ni memang sangat berguna lah. Hubble tu nama ahli sains yang mencipta ataupun yang memberi inspirasi untuk membina teleskop ini. Okay, ada apa-apa nak ditanya mengenai apps ini? Type dia je Skyview Free. Skyview Free. Kau dah install dah? Okay. Dia boleh pusingkan ke mana-mana saja. Kamu boleh jumpa banyak nama bintang yang tak pernah cikgu sendiri pun tahu. Macam-macam nama. Di sana ialah arah selatan. Hemisfera di atas, hemisfera di bawah. Hemisfera di atas ialah north, hemisfera yang di bawah ialah south. Okay, anything to ask? Adakah kamu boleh buat ni? Cikgu rasa kamu boleh buat ni sebab cikgu dah bagi dengan murid tahun 6, dia orang buat sekejap je. Screenshot, dia orang cari lagi bintang, dia orang cari extra, lepas tu dia orang cari planet. Sebenarnya kamu boleh jumpa selain daripada constellation, kamu boleh jumpa planet. Macam tadi kita ada jumpa teleskop buatan manusia lah tu. Okay, anything you would like to ask? Cikgu betulkan bagi video ni. Cikgu rasa tak puas hati kalau dia kecil. Cikgu lagi suka dia besar. Ini biarkan dia. Okay, cikgu rotate semula. Anything you like to ask about the apps, this application, ataupun kamu dah cuba untuk install dia? Cikgu tu boleh install dalam laptop ke? Ini laptop tak dapat, dia dalam phone. Jadi kalau siapa yang nak kena buat ni, kamu pinjam phone daripada ibu bapa kamu. Boleh tak? Ajak dia orang explore, ajak mak bapak kamu explore. Dekat rumah apa yang ada dekat dalam rumah kamu? Adakah ada Orion? So sekarang ni musim dalam beberapa hari ni adalah agak bertuah sebab kita ada Orion di depan mata kita. Okay, anything? Ada lagi yang nak tanya? Any more? Ada tak nak tanya? Tanya je, boleh tanya, jangan risau. Tak ada. Tak ada? Faham? Boleh buat Faham. Senang. Senang je kan? Install apps, lepas tu Cikgu. kamu cari. Yes. Bila nak kena buat? Minggu depan, hari Isnin minggu depan. Nanti cikgu akan set dia punya arahan tu di dalam Google Classroom. Siti Syaurah left the meeting again. Nampaknya cikgu dah beritahu tadi minta maaf Cikgu tak nak lagi ada masalah kehadiran. Jadi siapa yang hadir cuma 10 minit, 20 minit, it is considered as not attending. Cikgu minta maaf lah. So kalau kamu hadir 15 minit, 10 minit, 30 minit, cikgu minta maaf. Cikgu tak boleh bagi hadir. Okay, anything? Minggu depan kamu jangan risau. Kamu boleh install dulu, tapi kamu jangan buat dulu. Install dulu, lepas tu cari-cari dulu yang mana dekat dalam rumah kamu ada tak Gemini macam rumah cikgu ni. Sebenarnya sama je. Cuma kamu kena alih-alihkan dia. Apa lagi? Ada lagi nak tanya? Apa yang tak ada telefon, kamu minta lah bantuan ibu bapa kamu ataupun ajak ibu bapa kamu untuk sama-sama explore. Abang ke, nak
ajak abang explore sama. Abang, jom kita tengok ni ada dalam rumah. Contohnya ni ada dekat cikgu tunjuk ni, which is the areas, bentuk biri-biri. Tak tahulah ahli ni dia macam mana boleh nampak yang satu garis tu jadi bentuk biri-biri, tapi tak apalah, itu ahli sains punya kerja lah. Ada 4 je bintang yang dalam garis lurus tapi dia kata tu biri-biri. Tapi dia sebenarnya kalau kamu tengok yang dalam zodiak tu, sebenarnya dia ada cerita-cerita dia kan. Dan dia kata adalah orang kata kepercayaan orang zaman-zaman dulu juga. So dia kata kat sini Aries is located between the Taurus. The name Aries is Latin to ram. It is a symbol, ada gambar kepala ataupun kepala biri-biri itu tanduk dia, representing a ram's horn. Baca dekat situ. Lepas tu dia kata dia sebenarnya dijumpai oleh Ptolemy, ahli falsafah orang-orang Rom, negara Rom yang dulu-dulu, ancient Rome, ancient Greek mythology. Sorry dekat bawah sana. So dia kata Aries ni, dia kata dia boleh membekalkan golden fleece. Apa tu golden fleece? Bulu biri-biri emas. Ya ke? Tak tahulah, cerita kan, cerita orang zaman dulu. Kata nama mythology. Ni the Pisces, ada 2 ekor ikan Pisces. Kenapa panggil nama ikan ni? There's a name of Latin plural, bahasa elektif. Apa sejarah dia? Kamu baca dekat sini. Dia adalah kepercayaan orang Babylon. So mana tahu kamu berminat untuk meneroka benda-benda seperti ini. Cikgu rasa memang ada lah, sebab last time dia perkenalkan benda-benda ni, dia orang memang explore, pergi baca-baca lagi tentang zodiak dan sebagainya. Okay, siapa lagi nak tanya? 4 garis je, tiba-tiba dah jadi satu biri-biri. Macam mana tu? Kamu nak tengok ni nama dia? Sekejap. Nak tengok nama Hubble teleskop ni. Dia Hubble teleskop ni, apa yang berlaku bila dia mengelilingi bumi ni, dia punya kedudukan dia daripada bumi. Dia buat oleh siapa? NASA. Milik siapa? United States of America. Tahun dia dikeluarkan ialah 1990. Jadi umur dia berapa sudah? 2021, 31 tahun. Ya ke? Cikgu kira ni betul tak ni? 1991, 31 tahun. Betul lah. Okay. So Hubble Space oleh NASA, bla 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 bla, panjangnya cikgu tak larat nak baca. Sebab bintang ni bukan satu je, bintang ada beribu-ribu, juta-juta, bilion-bilion. Kalau kata terjumpa, murid tahun 6, cikgu cakap dengan kamu, bila cikgu bagi kan, dia orang explore lagi. Oh bintang, dia pun screenshot. Oh planet, dia screenshot. Satellite, dia screenshot. Cikgu cakap dia cari apa? Constellation. Dia cari lebih daripada constellation. Sebab memang banyak sangat benda-benda yang boleh dijumpa dengan apps ini. Okay, anything more to ask? There are 5 minutes to go before we call it a break. We call it a day. Ada nak tanya lagi? Tablet pun boleh, laptop memang tak boleh. I'm so sorry. Dekat tablet boleh, dekat handphone boleh. Any more? Oops. Ada tak Fikri Hazim? Sure boleh ya. Yusuf, saya rasa Yusuf mesti boleh buat ni. Yusuf, do you have your own handphone? It's okay. Cikgu tak cakap pun kalau ada handphone apa-apa, cikgu tak marah pun. Cikgu lagi happy. Adakah kamu mempunyai handphone sendiri? Kamu boleh gelapkan kamu punya. Yes. Are you willing to do this activity? Are you willing to do this exploration? Cikgu tutup cikgu punya kamera ni, saya gelap lah. Jadi kalau misalnya cikgu buka, nampaklah rumah kita. Macam tu je. Okay. Ada lagi? Tak ada? Okay. So enjoy dulu, cari dulu, enjoy dulu apa, mengeksplore benda-benda apa yang ada tu. Okay, explore dulu. Cikgu yakin 5B ni memang boleh lah buat ni, my phone. Okay.
Kalau ada lagi apps yang lain yang cikgu jumpa, cikgu akan share dengan kamu. Kalau cikgu ada jumpa lagi website yang menarik, cikgu akan share juga dengan kamu, insya-Allah. Cikgu minta maaf kalau kelas cikgu ni aku cakap-cakap ni, cikgu ni banyak betul bercakap dalam mengajar sains. I am so sorry. Boleh, tak ada masalah. Cikgu pun tak ada masalah nak main setiap hari pun boleh, Darwisha, as long as you finish your work. I know Darwisha already complete your work, so nak main boleh je, tak ada masalah. Asalkan jangan overdose. Okay. Cikgu pun sebenarnya apa boleh buat lagi? We are staying at home. Nak buat apa lagi kan, betul tak? Main phone lah, main game. So bila cikgu terjumpa apps yang menarik ni, I like to share with my students so that they can explore. And in the meantime, sambil kamu main, kamu belajar. Itu yang penting. Okay, anything else? Kita dah tajuk moon phase dah selesai. Tajuk constellation sekarang kita cuma tinggal nak buat sedikit aktiviti. Kemudian bila dah habis aktiviti, kita akan masuk tajuk terakhir. Okay, Razik, how are you? Cikgu dengar banyak aktiviti yang Razik buat. Okay, lagi? Ada tak lagi yang lain? Kalau siapa yang tak ada handphone, cikgu beritahu awal-awal lah. Minta izin dengan ibu bapa kamu untuk install. Sekejap je. Kalau lepas tu nak delete, boleh delete. Tak menarik lah apps ni apa ni. Cari-cari bintang, cari-cari constellation ni. Kamu boleh delete. Tak ada masalah. Okay, tak ada dah. Betul ni? Okay, so for that, cikgu nak tanda kehadiran untuk murid-murid ini. Yang hadir ini, cikgu dah cakap tadi, cikgu hanya ambil yang 50 minit ke atas yang hadir sampai ke akhir kelas. Kalau kamu hadir, lepas tu tiba-tiba menghilang, cikgu tak nak kira kamu hadir. So, yang hadir pertandingan juga cikgu ucapkan terima kasih kerana hadir lah, kira hadir sebab kamu menyertai aktiviti. Okay, so cikgu bagi dulu before we leave. Okay, yang hadir, Abang Adwa attend class. Hadif Kushayi pun also attend class. Okay, Adrian Batisha hadir kan tadi? Yes. Mana Adrian Batisha? Ada. Hi Adrian Batisha, thank you for coming. Cikgu bagi attend class early ya. 3 markah sebab hadir sampai habis. Fikri, Naili, jangan cikgu terpaksa tukar-tukar tab nampaknya. Fikri, Naili, okay, sekejap ada. Fikri, attend class early. Naili, attend class early. And then Balkis Darwisha, selalu hadir, murid yang selalu hadir. Thank you Balkis Darwisha. Lepas tu Razik, Misha, Yusuf. Razik attend class early. Misha attend class early. Yusuf, cepat-cepat Yusuf attend class early. Kemudian Amira dan Amira dah. Amira. Okay, thank you. Siti Syaurah tadi kita bagi dia 1 point sebab dia hadir dan dia dah keluar. Okay, thank you semua. Assalamualaikum. Thank you so much. Oh my god. Okay, selamat tengah hari semua. Okay. Bye cikgu. Bye. Bye.